Bila sampai dekat airport tu, tiba-tiba penerbangan tu katanya delay. Delay tak tahu bila nak terbang. Dia berbeza delay tahu bila nak terbang. Betul. Faham tak? Okey, delay 2 jam, delay 3 jam, delay. Tak tahu bila nak terbang. Jadi kita berkampung kat airport tu lama, sampaikan pihak airline tu sediakan bas, naik bas, pergi ke hotel, ingatkan dekat hotel di sebelah Mid Valley. Citytel. Kalau balik KLIA, pergi ke Citytel. Mid Valley. Waktu Mid petang, Valley. waktu jalan jam. Allah. Masuk hotel tak tahu bila nak terbang. Waktu dekat hotel tu, yang bestnya kan, waktu malam tu jumpa ramai jemaah umrah yang sebelum tu pun terkandas. Dah kata dah. Maksudnya kita ni yang dah stage ke bawah dah ni. Betul. Grup yang ke bawah dah ni. Betul. Bayangkan dia nak terbang ni. Kan dah semangat, dah visa dah keluar. Betul, kan. betul. Sedih lah. Kan? Kita pun pasrah tak tahu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi kami dalam podcast Jelajah Syirah. Saya Ikrami Omar. Saya Ilmi Salam bin Uslan. Minggu ni kita mic tak cukup. Kita kena share. Mic kita tak cukup sebab kita bawakan satu tetamu istimewa lah. Tetamu istimewa. Sabar. Kita tak kenalkan lagi. Kita lagi dengar soal-soal latar dia dulu. Tetamu ni kita bawa sebab kita nak bawakan kepada kita punya audiens cerita-cerita yang lebih menarik, pengalaman-pengalaman yang lebih menarik. Kita dah masuk minggu ke-8 dah sekarang. Sedap. Asyik kita dua ya. Jadi macam orang tak apa ni, asyik kami dua ya. Sebab itulah kami nak bawakan minggu ni, nak cerita tetamu kita ni, pengalaman dia duduk di Tanah Suci. Masih lagi dalam konteks Tanah Suci. Pengalaman dia, kisah-kisah dia dan orang panggil apa? Cerita-cerita daripada dia lah. Jadi insya-Allah kita kenalkan. Silakan. Sebelum tu, Sat. Tambah sikit. Sebelum tu kita tambah sikit. Macam mana kita tahu sekarang ni dah musim haji dah dekat dah. Dia dah masuk dah 31,600 ya. Untuk tahun ni insya-Allah haji. Sebelum kita kenalkan lah, ni nak selitan. Jadi teringat tentang satu hadis Nabi SAW. Kita masuk sikit hadis Nabi, yang mana Nabi kata kalau siapa-siapa yang mempunyai kemampuan untuk berhaji tu, maka segerakanlah. Boleh jadi nanti satu masa nanti akan ada masalah pada kenderaan dia, masalah pada tunggangan dia, kemudian dan masalah-masalah lain juga yang akan menghalang daripada melakukan haji. Jadi itu sedikit sebanyak selitan pagi bagi siapa-siapa yang mempunyai kemampuan, segerakan untuk tunaikan haji. Jadi boleh kenalkan. Itu selitan saja. Okey, sila Ustaz Syafiq, boleh kenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama diucapkan terima kasih kepada sahabat kedua sahabat saya, Tuan Haji Nik Ikrami dan juga Tuan Haji Hilmi Salam, yang menjemput kami, yang saya kirakan antara podcast yang terulung, antara yang terawal dekat Malaysia ni, yang melakukan penceritaan tentang ibadah haji dan juga umrah. Podcast siri Jelajah Syirah, betul? InsyaAllah. Jadi pertama-tama itulah saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada saya. Okey, jadi Mungkin kenalkan diri sikit kot. Okay, pertama nama saya Muhammad Syafiq bin Mazlan. Kan? Boleh panggil Syafiq je lah. Syafiq. Kami panggil nak panggil apa ni? Ustaz Syafiq ke? Haji Syafiq ke? Syafiq je. Syafiq je. Okey. Kau mutawif Syafiq. Mutawif Syafiq. Kan? Kita tak ada sijil mutawif. Kan? Pertama, alhamdulillah tahun ni berusia 39 tahun. Tahun 2024 ni kita dah masuk tahun baru kan? Betul. Kan? Untuk bagi yang mendengar tu, kita sekarang ni berada dalam tahun baru 2024 bulan 1 lah. Okey. Pertama, berada dalam bidang haji dan juga umrah ni dah hampir tahun yang ke-15. Oh, masya-Allah, 15 tahun dah. Sebenarnya ikutkan kita sebaya lah. Oh ya. Sebaya dari segi apa? Pengalaman kan. Cerita bermula daripada pertengahan tahun 2010 lagi. Terlibat dalam bidang ni dan sampai sekarang tak pernah berhenti kecuali waktu COVID itu tadi. Waktu COVID itu pun yang lepas, kalau kita ingat, Saudi Arabia dia tutup dia punya sepadan tu untuk orang masuk dan keluar. Jemaah perlu keluar sebelum 5 hari bulan 3 tahun 2020. Betul. Dan waktu tu 1 hari bulan 3 tu saya masih kat sana lagi. Dan saya kena pulang.
kan. Sebab kita jangkakan COVID tu mungkin macam benda-benda biasa, tak pernah berlaku kan. Ingat mungkin boleh pergi dan tunggulah sebulan 2 bulan. Mujur saya pulang. Kalau tak pulang kena tunggu setahun baru dah pulang ke Malaysia. Okey, Ustaz Syafiq kata tadi 15 tahun dalam bidang haji dan umrah. Betul. Macam mana boleh start nak masuk bidang? Dia tahun yang ke-15 lah kan, kalau ikutkan tahun yang ke-15. Dia cerita dia bermula, ni kisah secara pendekkan lah. Okay? Ikutkan sebenarnya daripada tahun 2007 ke 2010 tu, saya sebenarnya sebelum dalam bidang ni saya berkhidmat dalam salah sebuah agensi kerajaan dalam bahagian undang-undang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Biasa Bagi yang tak mengetahui lah, sebelum saya terbabit dalam bidang ni, kalau kita kirakan 15 tahun tu lama, sebenarnya kita dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat kita yang lebih lama daripada kita kan. Ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun. Jadi saya kirakan 15 tahun sebenarnya masih lagi baru. Masih muda lah. Masih muda lagi, masih jauh lagi perjalanan, insya-Allah. Jadi bila tahun 2010 tu, seingat saya sebelum bulan Ramadan, maksudnya pertengahan tahun, ada konflik sikit, konflik peribadi kan. Itu tak boleh inilah, itu tak boleh kan. Kan. Lepas tu kita mengambil jalan untuk meninggalkan Malaysia. Itu kisah sebenarnya ni. Kisah permulaan dia tu lah. Ni jarang saya ceritakan ni kan. Tapi benda ni eksklusif. Eksklusif. Ini kira betul-betul sirah ni lah. Membawa hati lah. Lebih kurang lah membawa diri. Membawa diri. Kebetulan pula waktu tu kan, mungkin dua-dua sahabat kenal. Salah seorang sahabat baik saya daripada zaman sekolah, Ustaz Aizat Falik. Waktu tu dia berada dekat, masih belajar lah dekat Universiti Islam Madinah. Salah seorang senior kami lah dulu. Betul. Dia balik ke Malaysia untuk bercuti. Bila dia balik ke Malaysia tu, saya pun berjumpa dengan dia. Dia ada hadiahkan satu perfume kecil. Perfume namanya Raudah Madinah. Allah. Perfume paling popular. Jadi agak teruja bau kan. Dan saya pun memang nak bawa diri. Dia kata nak bawa apa, pergi jauh-jauh tempat lain kan, nak pergi ke tempat-tempat lain, pergilah ke Mekah, Madinah, tempat yang baik kan. Dia pun saya macam okey kan. Saya pun tanamkan azam macam mana saya nak bawa diri pergi ke sana. Antara perkara pertama yang saya buat, yang ramai kata saya gila, adalah saya meletakkan jawatan saya sebagai seorang pegawai kerajaan notis 24 jam. Dan notis saya tu ditolak oleh pengarah saya sebanyak 2 kali. Dan akhirnya saya menghadap sendiri pada pengarah, masih ingat lagi, dan arwah sekarang Dr. Resali. Saya terangkan saya nak bawa diri, saya nak pergi ke Madinah, saya nak menuntut ilmu, nak belajar dan sebagainya, tinggal di Mekah. Antara pesan dia, saya ingat satu benda je. Dia kata dengan saya, kalau awak bukan anak saya, kalau awak anak saya reda awak pergi. Tapi awak bukan anak saya, jadi saya izinkan awak pergi. Dan akhirnya surat saya tu, saya dah confirm kerja kan. Jadi bukan senang nak berhenti daripada jabatan kerajaan ni sebenarnya. Betul kan? Nak dapat masuk pun susah. Betul, nak dapat masuk. Waktu tu ramai orang cakap, ish, kau ni gila lah, siapa nak bayar hutang-hutang kan. Ada kereta, ada apa, siapa nak uruskan semua. Tapi saya mengambil jalan drastik. Tapi sebelum tu saya minta izin lah. Saya minta izin daripada ibu saya. Alhamdulillah dia benarkan. Dan saya pun meletakkan jawatan. Saya buat urusan visa, urusan, saya pergi ke kedutaan di Jalan Ampang, buat urusan dan sebagainya. Saya berjumpa dengan ustaz-ustaz yang terlibat dalam kedutaan dan sebagainya. Dan akhirnya alhamdulillah saya pun terus terbang pergi ke Jeddah. Kalau kita ingat dulu, dia airport Madinah kecil. Betul. Airport Madinah ni macam Subang ke kecil ni? Lebih kecil pada Airport Subang. Dan tak ada penerbangan yang terus ke Madinah, tak banyak. Bukan tak ada, dia tak banyak. Betul. Jadi penerbangan tu terus pergi ke Jeddah. Okey, daripada Jeddah saya menaiki bas pergi ke Madinah. Waktu on the way nak pergi ke Madinah, turun ke Jeddah tu, pertama kali ni, sepanjang perjalanan ni maksudnya pergi ke Tanah Arab, pergi ke Saudi. Kali pertama ataupun pernah pergi sebelum tu? Ini kali pertama. Kali pertama ada seorang-seorang? Sebenarnya saya pergi bertiga. Pergi bertiga. Ada 2 orang lagi sahabat yang mengikut sama. Okey. Apa yang macam kita teruja, sebab kita belajar daripada kecil Jabal Uhud, Bukit Uhud. Jadi sepanjang daripada Jeddah pergi ke Madinah tu, saya tanya, ni ke Bukit Uhud, ni ke Bukit Uhud? Sepanjang jalan. Sebab nampak seluruhnya bukit. Nampak sama. Okey. Kita berhenti pada ketika tu musim sejuk, berhenti sejuk, angin kan, ambil wuduk pun sejuk kan air dia kan. Tanya, ni ke Bukit Uhud? Tak jumpa Bukit Uhud. Rupa-rupanya daripada Jeddah pergi Madinah tu mengambil masa lebih kurang 6 jam.
Betul. Saya sampai nak waktu maghrib baru jumpa Bukit Uhud. Yalah, ada lampu-lampu cantik oren kat bawah tu kan. Betul kan? Oh ni dia punya Bukit Uhud kan. Jadi tu antara perjalanan awal lah saya pergi ke sana dan sampai ke Madinah. Nak teruskan banyak. Boleh. Mungkin kita duduk bercakap tentang tawakal dan sebagainya. Ni kita tengok salah satu tawakal secara bulat-bulat. Memang letakkan jawatan yang kita kata susah nak masuk kerajaan dan sebagainya. Salah satu benda yang kami boleh belajar juga hari ni. Tawakal ni kena sepenuh hati ya. Tinggalkan segala, tak tengok belakang lah, teruskan perjalanan. Betul. Dia antara kekuatan saya lah. Yang kita tawakal pada Allah sangat tinggi. Saya pergi bertiga. Seorang sahabat saya tak boleh lupa. Tak boleh, kita dalam sejarah saya takkan boleh hilang dua nama ni. Kan? Seorang nama dia Muaz, sahabat baik. Seorang lagi namanya Ataha. Kita panggil dia Atok. Okay? Jadi ringkasnya Muaz ni daripada sekolah tawakal dia memang sangat tinggi. Kan? Dia tidur, dia bangun, dia jawab SPM dia bagus. Kan? Tu tinggi kan. Ni Malaysia ni. Tidur bangun jawab. Tak, dia satu pemikiran mungkin otak dia memang bijak lah. Habis sekolah dia sambung belajar ke Jepun. Balik Jepun, dia jumpa saya 2010 tu, balik Jepun. Saya ingat lagi. Sama-sama kita tengok World Cup 2010 kan. Mengenang kembali tengok dekat dataran mereka. Dia kata dengan saya dia nak ikut saya. Dia kata tak nak duduk Malaysia. Nak ikut saya. Jadi kata pergi berdua ni tak best, kena pergi bertiga. Cari lagi seorang sahabat. Sepatutnya ada seorang sahabat yang patut ikut tapi dia tarik diri. Dan seorang lagi Ataha ni dia ikut. Dia pun sama juga, tawakal dia. Dia ada kedai runcit, dia ada rumah sewa, kedai sewa. Dia tinggalkan semua. Dia kata aku nak hafal Quran. Aku nak pergi Madinah, aku nak hafal Quran. Ini kita cerita tentang hijrah. Hijrah yang tinggalkan semua dekat Mekah. Betul. Kita pergi. Kalau ikutkan, ni bukan tak sengaja lah, dia ditakdirkan. Saya sendiri tinggalkan kerjaya, tinggalkan keluarga untuk berhijrah pergi ke Madinah. Muaz ni pun tinggalkan family, tinggalkan pekerjaan. Dia dapat tawaran tinggi di syarikat Jepun, dekat Johor. Saya ingat lagi, dia tolak. Okay, Ataha ni, dia tinggalkan dia punya perniagaan dia, kan? Semata-mata dia kata, aku nak pergi Madinah, aku nak menghafal Quran. Dan terbukti kami bertiga, alhamdulillah ternyata sampai ke Madinah akhirnya. Walaupun sebenarnya waktu tu penerbangan tu tak pasti tau. Bukan tak pasti apa, kita orang pertama kali kan, tak pergi sejauh ni. Asalnya kita dapat jadual penerbangan tu adalah naik PIA PIA waktu tu. Pakistan. Ya, PIA Pakistan. Okay. Kami pun follow tapi bila sampai kat KLIA, orang yang uruskan tiket tu bagi kami naik GMG. Mungkin tak pernah dengar. Dia pernah seketika je kat Malaysia. GMG lah, flight GMG. Flight GMG Bangladesh. Oh, okay. Dan kami pertama kali tak tahu cerita, sampai kat Bangladesh kami transit, tidur kat sana. Di mana? Di Dhaka. Di Dhaka. Kan? Sampai kat Dhaka yang macam betul tak ada betul ni. Pergi ke Jeddah ni kan? Kan? Besok pagi dia ambil kami kat hotel, dia hantar balik ke airport. Sebab airport Dhaka tu waktu tu agak daif lah. Pintu dia masih lagi kayu saya ingat. Oh, lama. Kan? Cuma tapi seronok dekat Dhaka ni. Tak apa tau. Kita sampai tu, waktu saya berjalan kat bandar Dhaka tu, orang panggil saya abang. Oh. Abang. Ramai yang boleh berbahasa yalah, ramai yalah mungkin yang main bekerja di sini balik ke apa. betul. Kat Jadi layanan tu istimewa. Sampai saya tidur kat hotel tu, saya ingat makanan tu dia layan kita orang Malaysia ni sebab dia sanjung kita lah. Dia apa nama? Berterima kasih. Dia ambil makanan dia bawa sampai depan bilik hotel. Oh, special Untuk orang Malaysia. Special. Akhirnya cerita dia mungkin panjang kita nak buat ni. Sampai dekat Madinah. Okey, apa waktu di Madinah tu maksudnya memang start dengan kawan-kawan bercadang untuk duduk di Madinah lah kan? Berapa lama duduk di Madinah? Kalau boleh share sikit. Sebenarnya dekat Madinah kami tak berapa lama. Kami lama di Mekah punya, ada cerita panjang lagi. Oh, maksudnya Madinah ni pergi memang tujuan asal ke Madinah? Okey, tapi dekat Madinah ni seperti yang tak kita jangka kan. Dekat Madinah ni kita perlu sewa rumah, bukan bulan-bulanan macam kat Malaysia. Betul. Kita nak ambil rumah perlu tahun. 1 tahun. Kan, bila tengah setahun tu 20,000 kan, 15,000. Kemudian waktu tu pula kita orang pula nak buat urusan visa dan sebagainya. Selesai. Bila kat Madinah tu tak tahu nak tinggal di mana. Dan akhirnya kami menumpang di rumah sahabat tadi lah.
rumah Ustaz Aizat Falik ya, yang waktu tu waktu dekat Kiblatain tu. betul. Saya tinggal di rumah Dia dah sewa di sampai lah. Kiblatain. Kita pernah sampai, kita Kami pernah dah sampai. Rumah tu ada 3 orang. Nama ni pun takkan boleh lupa, kan? Ustaz Muiz kan daripada Perak. Okey, dan juga Syah Fedi daripada Kedah, Ustaz Aizat Falik. Dan rumah tu ada 2 bilik, 1 ruang tamu. Jadi kami semua berkumpul kat rumah Ustaz Aizat Falik tu, dan kami tinggal di Madinah sebenarnya mungkin hampir setahun atau setahun lebih sikit. Oh, tiga orang. Betul, 3-3. Okey. Jadi tak banyak ni baru sampai Madinah ni. Oh, kemudian terus tahun kedua ke belum lagi? Dekat tahun kedua tu pergilah ke Mekah lah, tapi kat Madinah tu banyak cerita. Jadi kalau rasanya kalau nak cerita semua ni kena banyak part ni, banyak episod ni. Kena buat part sambungan lah, part seterusnya. Betul. Cuma kat Madinah tu lebih kepada menuntut ilmu lah sebenarnya. Atau boleh tak Ustaz secara ringkas cuba cerita tengok berapa lama duduk di Madinah, berapa lama duduk di Mekah, dan sepaham saya maksudnya banyak di Mekah lah kan daripada Madinah. Betul. Ikutkan di Madinah cuma dalam setahun, katalah hampir setahun atau lebih setahun, saya lupa dia punya tarikh tepat kan. Dekat Mekah tu saya duduk tahun 2011 lagi, 12-13. Saya ada balik lepas 2 tahun di Mekah tu, yang ramai saya ada balik Malaysia sekejap. Okey. Kemudian saya pulang semula. Pulang semula tu terus ke duduk di Mekah lah. Duduk di Mekah dan betul saya dekat Mekah. Anggaran duduk tinggal di Mekah tu berapa lama? Kalau ikutkan sampai saya 5 tahun? menikah, hampir 5 tahun. Tak sampai 5 tahun. Hampir 5 tahun lah. Kemudian balik daripada katakanlah 5 tahun, kemudian balik dan terus berulang-alik sampai betul. sekarang kan. Saya balik tu pun sebenarnya antara tujuan besar pun balik sebab antara tujuan yang utama lah. Balik tu sebab menikah. Lepas dah menikah tu, saya datang balik sini, lepas tu saya terus ulang-alik sehinggalah sekarang. Jadi mungkin kalau orang macam saya lah, kalau macam saya macam audiens, selalu saya duk tengok orang pergi travel lah, orang pergi berhijrah. Maksudnya bila pergi berhijrah tu, satu menuntut ilmu, yang kedua dalam nak menuntut ilmu kan, kata macam mana nak sarah kehidupan kan? Itu antara soalan yang gila lah. Betul. Pertama memang kita pergi betul-betul, kita pergi sana bertiga, duit memang tak banyak. Duit lepas tiket, lepas tambang, lepas mungkin sebulan. Lepas sebulan tu duit dah mula habis kan, duit dah mula habis. Jadi apa kita nak buat kan? Apa yang nak buat, antaranya pertama, itulah saya belajar dengan pelajar-pelajar Universiti Madinah sendiri. Mereka dia bawa ziarah. Oh, maksudnya ikut student Madinah buat ziarah, follow. Betul. Pada awalnya saya hanya jadi, kita ada istilah ni walaupun tak apa menarik, istilah kuda. Istilah kuda, popular. Sangat popular. Jadi popular di kalangan dekat kita lah. Betul. Dekat rumah Kiblatain tu, kami bertiga pagi-pagi lepas subuh kami akan mengisi botol minyak wangi tu. Kami beli yang 5 liter besar tu. Kan? Kami isi. Kami jual kepada pelajar-pelajar universiti yang bawa ziarah. Dan kadang-kadang kami akan jadi kuda, kami bawa beg. Yalah, bila bawa ziarah tu, ada waktu tu kami akan calit minyak wangi pada setiap jemaah-jemaah tu. Itu dia punya SOP ziarah lah. SOP ziarah. Sambungan sikit tu macam lebih kepada pembantu mutawif lah. Betul. Orang duk tak faham kuda apa yang kuda. Daripada tadi kan, itu lebih kepada pembantu mutawif. Betul. Kemudian nanti tengoklah mutawif akan bagi gaji dan sebagainya kan. Betul. Tapi sampai satu ketika tu tak lama lah, mungkin dalam 2-3 kali je. Lepas tu tak lama tu saya sendiri diberi peluang. Terima kasih kat sini ada peluang kan. Terima kasih kepada ketiga-tiga juga sahabat tu kan. Syah Fendi yang antaranya yang bagi saya peluang menjaga sebuah travel. Waktu tu travel tu agak besar kan, Raudah Travel kan. Lepas tu Ustaz Muiz pun sama bagi saya peluang untuk menjaga Syahidah Travel Singapore. Dan saya banyak belajar sebenarnya cerita-cerita sejarah ni daripada Ustaz Aizat Falik sendiri kan. Lepas tu dengan seorang lagi sahabat kita, kalau masih ingat, Arwah kan, Arwah Hazaki Mastam. Tu rapat dengan saya kan. Dan sekarang tadi sebut apa? Raudah Syahidah sekarang. Dan sayang sekarang ni insya-Allah saya MKM Ticketing Travel and Tours. Ni travel yang tengah popular sekarang ni lah kan. InsyaAllah selamanya. Tapi TMK tengah nak betul. InsyaAllah dia tak jauh. TMK, MK. Jadi maksudnya sekarang ni dan balik terus bersama dengan MKM Travel. Jadi itulah orang kata seronok lah kan. Dulu duduk lama dekat Tanah Suci. Betul. Lepas tu balik duduk tak
tak mau tukar bidang lain kan? Kenapa pilih bidang yang sama, tukar lain sikit? Apa? Dulu kerja kerajaan ke apa? Aku nak tambah sikit sebelum jawab soalan ni, jawab sikit dulu. Okay. Dia contohnya duduk dekat sana lama ni. Kemudian sekarang ni pun masih lagi sama juga soalan yang sama. Betul. Apa harapan sebenarnya nak dapatkan dekat sana? Okey, ni Apa end game dia? endgame. Tak, ni soalan ni memang saya Prepare. mungkin mungkin ramai tak tahu, saya sebenarnya dalam bidang undang-undang. Okay. Jadi balik tu saya ada peluang lagi untuk masuk ke kerajaan selepas 3 tahun saya berhenti. Saya sebenarnya pernah mohon dan dipanggil sekali lagi interview dan ada peluang untuk bekerja sekali lagi. Tapi pertama, Mekah tu saya dah anggap macam kampung halaman. Sahabat-sahabat kat sana, kampung halaman saya. Balik pun kita jumpa kawan-kawan orang kampung kan. Saya di Mekah tinggal di Bukit Ajiat, jadi orang-orang kampung tu dah memang kita anggap macam family keluarga. kan. Orang-orang yang lahir kat sana kita panggil dia mu'alad kan sebagainya. Orang-orang Fatani khususnya. Lepas tu ada satu sebenarnya, memang saya selalu cerita sebelum ni pun, kalau dia dipanggil mana-mana interview pun, antara tujuan saya berterusan dalam bidang ni adalah keinginan untuk saya meninggal kat Madinah. Keinginan kita sama. Sama Ni memang saya punya impian. Setiap kali nak fly pergi bawa umrah ke, nak pergi haji umrah, mesti orang rumah dia salam. Dia tak tahu mungkin pergi tak balik sebab dia tak tiket izinan. Betul. Walaupun ikutkan lama di Mekah saya tinggal, tapi keinginan tu Pak, kita setiap kali pergi, kita pasti akan pergi ke Madinah. Jarang kita terlepas peluang untuk pergi ke Madinah. Jadi memang saya siasa tanam azam, pagi-pagi ziarah ke Baqi', saya berdoa, inilah dia. Saya berharap sangat satu hari nanti ada peluang dapat meninggal dalam keadaan macam mana, sakit atau bagaimanapun, meninggal di Madinah. Kenapa pilih Madinah berbanding Mekah? Maksud saya tinggal ke atau meninggal? Meninggal tadi. Okay. Kalau diberi peluang untuk tinggal, saya prefer untuk tinggal di Mekah. Maksud kalau hidup, nak hidup di Mekah. Betul. Okay. Tapi kalau kata kita rasa sakit kan, pergi ke Madinah, nak meninggal kat sana. Kenapa? Soalan dia tu, kenapa? Saya rasa dalam bidang umrah ni semua orang maklum lah kan. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka lakukanlah, insya-Allah akan diberi syafaat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memang keinginan tu rasa macam Allah dapat meninggal kat Madinah, di Baqi' kan, bersama dengan para sahabat, dibangkitkan, kemudian mendapat syafaat Rasulullah dengan izin Allah. Tu antara tujuan utama lah. Tak boleh dinafikan. Kalau kita tak boleh menipu. Saya suka berceritakan supaya dia menjadi doa. Dan kenapa pula kalau kata tu cerita bab syafaat, kita tahu Madinah ni negeri Nabi SAW. Macam saya sendiri pun memang dia mungkin kita ada bersamaan dan kita ada perbezaan. Maksud saya, kalau saya memanglah berdoa supaya meninggal di Madinah. Betul. Dan dalam masa yang sama, saya mengharapkan supaya saya dapat habiskan sisa umur di Madinah. Maksudnya bukan hanya meninggal, tapi akhir-akhir mungkin nanti dah tua-tua kan, pencen kan, orang tak pencen, nak pergi pencen, nak duduk kat Madinah, nak duduk, nak pergi rehat kat Madinah. Mungkin kalau nak pergi Mekah tu, saya target pergi buat umrah, kemudian balik ke Madinah. Tapi berbeza dengan Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq nak duduk di Mekah, tapi meninggal Madinah. Boleh cerita? Kat situ kita ada perbezaan. Cuma saya teringin nak tahu, kenapa pilih Mekah? Ramai benda ni kalau kita tanya pada jemaah akan tanya Madinah lebih tenang kan. Mungkin saya tinggal di Mekah, saya sukakan cabaran tu, maksudnya kita tinggal di hotel yang jauh contoh, atau kita tinggal di atas bukit, kita berjalan pergi ke sana, berjalan pergi ke sini kan. Lebih suka orang panggil havoc macam suasana yang riuh rendah, suasana yang sentiasa ramai. Buat pengetahuan yang melihat, yang mendengar sebagainya, Mekah ni antara bandar raya di dunia 24 jam hidup. Betul tak? Betul. Boleh 24 jam kedai buka dan sebagainya. Kan kita boleh lakukan ibadah 24 jam tanpa ada halangan. Tiada larangan untuk solat, tiada larangan untuk tawaf pada bila masa. Jadi antara sebabnya itulah saya suka suasana yang macam itu. Kan? Tapi bila kita dah penat di Mekah tu, kan? Ketenangan tu bila rasa macam okey, kita akan pergi ke Madinah. So Madinah ni jadi salah satu tempat healing lah. Betul. Tempat healing. Kalau nak bahasa teruk dekat Mekah ni, kemudian pergilah dekat Madinah. Bahasa budak zaman sekarang ni, healing di Madinah kan. Healing di Madinah, tapi nak buat kerja, nak buat kehidupan tu kat Mekah. Betul. Dia lebih macam lebih struggle. Mungkin boleh cerita sedikit keadaan dekat Mekah tu. Mungkin ada yang dah pernah pergi, dia dah tahulah keadaan macam mana dan sebagainya. Apa perbezaan keadaan di Mekah dengan dekat Madinah? Kalau dekat Mekah ni, Masjidil Haram tu terletak di tengah lembah tu, dan dikelilingi oleh hotel keseluruhan dia. Kan kita tahu ada
belah Bisfala, Syarif Ibrahim Khalil, kita ada Ajat Sud, Ajat Musafi, kan dulu kita ada Gazah kat belakang sana. Jadi keliling tu Masjidil Haram kat tengah-tengah. Jadi urusan dia tu, kita perlu melangkau Masjidil Haram untuk pergi. Pada dulu saya selalu jaga jemaah haji, kan maktab-maktab yang jauh-jauh ni, kat rumah Land Premium, kat Syarif Ibrahim Khalil, kat ujung tu, kat Palestin tu. Lepas tu kita kena pergi pula Jalan Raya. Memang kena cross. Yalah. Faham tak? Cross. Jadi dia saya seronok benda tu. Kan? Dia berbeza pula dengan tinggal kat Madinah. Kalau Madinah ni hotel kebanyakan ya, jemaah Malaysia ni fokus pada Markaziah. Dia keliling kat situ je. Tu pertama. Yang kedua, kalau cerita tadi pasal Mekah, perbezaan dia, sebab sekarang ni jemaah Malaysia dah ramai tinggal kat hotel 5 star keliling. Betul. Kalau dulu kan kita duduk jauh-jauh. Jadi kita maksudnya Yalah, sekarang ni jemaah semua nak menara jam je lah. Fikirnya menara jam lah. Hotel lain tak mau. murah menara jam, promosi. Jadi okey, nak mencelah juga soalan, nak tanya soalan kat Ustaz tadi. Tadi Ustaz ada cerita pasal hidup di Madinah. Betul. Yang di awal tadi saya nak patah balik. Cuma nak minta Ustaz rungkaikan sikit. Bila Ustaz cerita duduk di Mekah, kehidupan di Mekah, dah pernah duduk di Ajat. Ada macam kami ni pernah lah lalu-lalu, tapi ramai yang audien kita yang dengar ni, dia baru dengar Kampung Melayu, Bukit Ajat. Pelik cerita. Betul ke ada Kampung Melayu? Adakah Kampung Melayu tu semua orang cakap Melayu? Ataupun makanan Melayu ke? Kenapa panggil Melayu? Dan kenapa panggil Ajat? Dia Ajat tu nama tempat sebenarnya. Okey, dekat Ajat tu satu bukit kan. Bukit tu bercantum. Sebenarnya bukit ni besar, kalau mungkin ada yang boleh betulkan saya. Bukit ni besar, ada Bukit Kelantan, ada Bukit Khandamah. Saya tinggal di hujung, di Jabal Khandamah. Dan saya tinggal sebenarnya di kawasan yang bukan Melayu. Saya tinggal di kawasan yang dekat situ adanya orang-orang Pakistan, ada orang Turki, saya ingat jiran saya, ada orang Indonesia. Tapi tak dinafikan ada juga orang-orang Fatani. Sebab saya ada masjid Fatani dekat situ. Okey. Dan keseluruhan bukit ni sebenarnya bukanlah majoriti penduduk tu orang Melayu. Pertama kena ingat, bukan Melayu Malaysia, kan? Tapi kebanyakan mereka orang Melayu yang tinggal kat atas bukit tu adalah orang-orang Melayu Fatani. Fatani yang asalnya sama ada ayah ataupun atuk ataupun moyang diorang yang datang tahun 60-an, 70-an, 80-an datang ke Mekah dan terus tinggal di situ dan membeli rumah, membina rumah dan terus tinggal kat situ. Macam sebut tadi bahasa Melayu, dekat atas tu sesama mereka masih lagi berkata bahasa Melayu, tapi untuk generasi yang ketiga, generasi yang umur kita sekarang, kebanyakan mereka dah muka saja Melayu tapi berbahasa Arab, makan makanan Arab dan sebagainya. Tapi okey, tapi maksudnya mereka ni keturunan Melayu yang Keturunan Melayu duduk di sana lah kan? Duduk di sana. Cuma Melayu tu bukanlah, nak fahamkan Melayu ni bukanlah Melayu Malaysia, Melayu Fatani. Melayu Fatani. Tapi ada juga keturunan daripada Kedah, daripada Kelantan, cuma tak ramai. Yang ramainya daripada Fatani. Jadi maksudnya kalau kita nak dapat suasana Melayu tu boleh pergi ke situ. Betul. Dan Ustaz, maksudnya Ustaz dulu tinggal di situ lah. Betul, saya tinggal, cuma saya ni terasing. Rumah saya di hujung Jabal Khandamah tu, dah antara hujung dan antara puncak bukit. Di mana rumah tu saya tinggal, kawasan tu tak ramai orang Melayu Fatani. Tetapi kan, bila kita orang Melayu makan pagi-pagi nak makan makanan Melayu, kat ujung bukit sana tu ada satu, mungkin kenal, saudara kita Abu Hani. Okey. Suhaimi. Kenapa dia panggil Suhaimi Kabu? Kerana keluarga dia jual nasi kerabu. Nasi kerabu. Jadi pagi-pagi tu kita pergi lepas subuh tu, kita tahu. kita pagi-pagi tu kita pergi kat rumah dia, kita akan makan. Dia lah makcik tu, dia akan buat tebal roti canai, kita akan makan nasi kerabu, kita akan makan laksam, kita akan makan kuih-kuih, teo, Ada semua. dengan roti canai. Memang kita makan semua tu. Jauh tu perjalanan tu. Perjalanan tu mungkin mengambil masa lebih 20 minit. Kita turun bukit, naik bukit untuk makan. Dan kita akan bungkus. Kenapa bungkus? Kita nak balik, kita dah lapar balik. Dan sebenarnya kawasan Kampung Melayu atau Bukit Ajat ni kawasan nak selalu macam dulu orang jangan naik betul. Dulu macam orang tak tahu sangat. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dekat TikTok, orang dah buat video Dah mula viral. Kan macam apa di atas bukit, apa buka tingkat rumah tu nampak clock tower, nampak. Itu kawasan Kampung Melayu kan? Betul. Dia sebenarnya dari dulu jemaah ramai yang naik. Jemaah Jepang kita terutama daripada Kelantan atau Kedah ramai yang naik berjumpa. Sebab kita dekat dulu, dekat atas tu ada banyak masjid-masjid yang adanya pondok-pondok yang diajar oleh kita panggil Tok Syekh lah. Baba-baba kat sana yang saya kirakan sekarang ni hampir semua telah meninggal dunia. Dan ramai daripada, khususnya orang Malaysia kita daripada Kelantan dan juga Kedah,
daripada Selangor datang ke sana untuk menuntut ilmu. Dan saya alhamdulillah diberi peluang untuk dapat menuntut ilmu sama kat sana, kan. Sebenarnya waktu tu ramai jemaah tabligh contoh daripada Malaysia pada bulan Ramadan, jemaah pondok akan datang pergi ke sana. Cumanya pada waktu tu tak ada viral, kan. Handphone masih lagi, WhatsApp pun tak wujud media lagi. sosial tak aktif lagi. Betul. Kan? Cuma sekarang ni bila tengok keadaan tu kan, dia jadi dah tak eksklusif lah bagi saya sebenarnya. Yalah, sebab semua orang dah boleh naik, semua orang dah tahu. Betul. DJSL lah. Dan saya kira kan sekarang orang Malaysia yang tinggal kat atas bukit tu pun dah hampir pupus. Habis makin kurang. Dah balik antara yang terakhir kan, sahabat kita baru-baru ni baru berkahwin, menikah. Yalah, sebab sejak saya ingat sebelum Covid ataupun selepas Covid kan kerajaan Saudi dia semakin ketatkan dia punya nizam undang-undang kan. Betul. Untuk mungkin audiens kita tak tahu dari segi apa status orang apa? Penduduk ni, adakah daripada berstatus penduduk ataupun berstatus macam Ustaz tadi pergi menggunakan visa, Betul. turis ke, visa ziarah ke, visa ni, atau mungkin Ustaz boleh share apa dia punya status? Okey. Yang lahir kat sana, kita panggil dia mu'alad lah orang kata dia kan. Dia lahir kat sana, diorang ni saya pernah tanya pada ketika dulu ayah diorang ni diberi peluang untuk dapat kerakyatan. Tapi ramai yang menolak sebab tak nak hilang kerakyatan pasport Thailand tu. Okey, pasport asal lah. Okey, jadi diorang terus tinggal dan diorang tinggal tu secara PR lah, RP, resident permanent, apa kita panggil iqamah. Macam kita di Malaysia ni boleh katakan IC merah lah. IC merah, betul. Sama kan? Okey. Dengan iqamah tu dia perlu bayar pada dia punya kafil atau bayar sebagainya tiap-tiap tahun. Dan dulu memang tak mahal dan diorang mampu untuk bayar. Tetapi selepas daripada ada undang-undang baru ni, diorang perlu bayar dengan yuran tahunan yang tinggi, bayaran tahunan yang tinggi, termasuk juga isteri dan juga anak-anak. Dan kebanyakan mereka mungkin tak dapat nak bayar tu dengan jumlah yang tinggi tu, jadi terpaksa menghantar anak dan juga isteri balik ke Thailand. Dan mereka tinggal untuk bekerja terus kat sana. Jadi setiap daripada keluarga tu dia kena bayar kan? Dia kena bayar. Betul, termasuk isteri dan juga anak-anak dia. Setiap orang. Betul, setiap orang. Jadi benda tu mungkin mengambil kos yang Yalah, yang menyebabkan berkurang lah, menyebabkan kurang. Betul. Jadi makin lama makin hilang. Dan orang Malaysia kita yang dekat sana pun antara yang terakhir lah dia dapat. Kat podcast ni kita ucapkan selamat pengantin baru pada Aiman. Aiman kan? Dia antara baru menikah saya rasa 2 minggu lepas. Kan? Tak dapat nak pergi dia punya majlis sebab waktu tu saya ada dekat Madinah. Okey. Ni baru balik dia. Baru balik dari sana. Okay, jadi dah banyak lah cerita tentang pengalaman dekat sana. Mungkin nanti kita akan buat satu conclusion akhir nanti. Sebelum tu kita nak tanya, selama Ustaz duduk dekat sana, dekat Tanah Suci ni, sebab kita dengar banyak perkara-perkara ajaib, hairan, ada macam-macam benda, terkejut macam-macam benda yang berlaku dekat sana. Jadi kita nak minta Ustaz cerita sedikit sebanyak pada hari ini, benda apa yang pernah berlaku, boleh jadikan pengajaran kepada kita punya audien dan viewer kita. Ataupun saya nak tambah, mungkin macam ni lah, Ustaz boleh cerita kenangan paling manis, kenangan paling tak manis. Maksudnya dia bentuk cerita kan mungkin. Dan sebab sekarang ni daripada jemaah haji pun banyak cerita macam-macam, jemaah umrah pun banyak cerita macam-macam, orang yang duduk di sana pun banyak cerita macam-macam. Jadi kita nak mungkin Ustaz boleh cerita satu kisah pengalaman yang the best one lah. Dia kalau nak himpunkan kisah ni boleh buat buku. Tapi saya memang tak pernah tulis, cuma ingat dalam kepala. Kadang-kadang dia terlintas, kadang-kadang kita lupa. Tapi pada soalan tu secara drastik kan, saya pun teringat satu peristiwa lah. Kan, cerita dia daripada Malaysia ni, tapi berlaku kat sana. Kan, cerita dia, kisah dia bermula pada hujung tahun 2016. Saya teringat kisah lah. Kisah ni bagi saya, dia sedih tapi dia gembira juga sebenarnya. Dia gembira tapi sedih. Macam mana cakap? Gembira tapi sedih. Gembira tapi sedih. Ada orang dia bergembira sampai dia menangis kan? Yalah, itulah maksudnya dia bergembira tu, tapi dia nampak sedih sebab menangis sebenarnya. Air mata gembira. Dia kisah dia masa hujung tahun 2016 tu, dia bawa satu grup lah. Dalam grup tu ada satu keluarga yang pergi ke Tanah Suci. Keluarga ni besar. Dalam keluarga ni sebenarnya ibu dan juga ayah dia, ada anak dia, menantu, bidas sebagainya. Diorang ni orang Malaysia tapi diorang ni berketurunan Kemboja. Ni real Kemboja tau, yang baik punya.
Bukan makcik Kemboja tu dikatakan bukan Kemboja tu. Itu yang viral lah. Itu yang viral itu sekarang. Vietnam tu. Betul, orang bila cek balik kan. Tolak tepi lah. Okay. Kan? Semua orang pun ni yang baik ni, keluarga Kemboja ni. Dia orang ni suaminya dapat IC lah, pasport. Tapi isteri dia ni dia tak dapat. Walaupun dah lama tinggal, dah lama tinggal kat Malaysia ni, anak pun lama besar dah, bercucu, cicit, level cucu sebagainya, dia masih lagi menggunakan sebenarnya, tapi pasport ni Kemboja lah. Kan? Kalau kita ingat pada tahun 2016 ke bawah ni, urusan untuk bawa visa ni bukannya senang. Bukan macam sekarang kan, nak bawa pergi ke kedutaan, nak menunggu, bukan semua orang boleh masuk kedutaan kan, ada setengah travel bawa beg dan sebagainya, sampaikan nak terbang 2-3 jam baru keluar visa. Sekarang ni kita buat 10 minit visa haji. Betul, dia dulu umrah pun macam visa haji. Jadi dulu mungkin keluar visa, mungkin tak keluar visa. Betul, visa tu ditampal dalam pasport kan. Jadi keluarga ni yang suami isteri ni, dia ni dah berkeinginan lama sangat nak pergi umrah, dan pernah 2, tak ingatlah berapa kali gagal. Adalah urusan yang tak diketahui lah, maksudnya tak dapat pergi kan. Tapi kali ni akhirnya dia dapat pergi kan. Tapi ada cabaran yang besar. Waktu nak pergi tu, sebelum pergi tu, visa suaminya lepas keluar. Tapi saat-saat akhir sebelum nak terbang, visa isteri ni tak keluar. Tak keluar Tak keluar kan. Macam dah tak ada harapan. Jadi saya bagi tahu dekat anak dia juga menantu dia, ambil pasport, bawa mak awak ni pergi ke Kuala Lumpur. Okey, waktu tu dia bukan di Kuala Lumpur, dia di selatan tanah air. Pergi Kuala Lumpur, buat urusan dengan kedutaan, dia nak job apa notary dan sebagainya, macam-macam apa urusan, buat je apa yang dia nak tu. Dia cuba, kita masih ada masa lagi. Dan alhamdulillah sampai nak terbang, hari nak terbang tu, visa tu dapat keluar sebelum terbang tu. Okey, selesai. Tak habis cerita lagi ni. Okey, Panjang ni. sampai dekat airport. Waktu tu penerbangan kita menggunakan satu syarikat daripada belah Arab lah. Belah Arab, penerbangan tambahan yang digit 4. Ya. Jangan sebut je lah, sebut digit je. Bila sampai dekat airport tu, tiba-tiba penerbangan tu katanya delay tak tahu bila nak terbang. Dia berbeza delay tahu bila nak terbang. Betul. Faham tak? Okey, delay 2 jam, delay 3 jam, delay tak tahu bila nak terbang. Jadi kita berkampung kat airport tu lama, sampaikan pihak airline tu sediakan bas, naik bas pergi ke hotel. Ingatkan dekat hotel di sebelah Mid Valley, Citytel. Saya ada balik KLIA, pergi ke Citytel Mid Valley. Waktu Mid petang, Valley. waktu jalan jam. Allah. Masuk hotel tak tahu bila nak terbang. Waktu dekat hotel tu, yang bestnya kan, waktu malam tu jumpa ramai jemaah umrah yang sebelum tu pun terkandas. Dah kata dah. Maksudnya kita ni yang dah stage ke bawah dah ni. Betul. Grup yang ke bawah dah ni. Betul. Bayangkan dia nak terbang ni. Kan dah semangat, dah visa dah keluar. Betul, kan. betul. Sedih lah. Kan? Kita pun pasrah, tak tahu, tak tunggu berita. Malam tu tidur kat hotel. Esok awal pagi, alhamdulillah, disuruh keluar daripada hotel, beratur naik bas pergi KLIA. Pun tak ada lagi. Dia suruh keluar hotel dulu. Okay. Sampai menunggu pula lagi sekali dekat tunggu lagi KLIA. Saya tak ingat, mungkin tengah hari, mungkin petang sebagainya. Akhirnya ada penerbangan terus pergi ke Madinah. Alhamdulillah selesai. Kan? Waktu tu yang best ni, kita bawa orang wartawan TV3 tau. Kan? Nak buat liputan kat sana. Travel ni buat liputan TV3. Tapi jadi peristiwa macam ni, tapi dia olah cerita tu jadi menarik. Jemaah bersabar. Masuk berita tu kan, jemaah walaupun terkandas ni tapi bersabar. Macam mana nak dapat wartawan macam tu? Ada lagi tak? Masih ada lagi, dan saya masih sampai sekarang saya masih berhubungan. Jadi kawan baik ni tau. Alhamdulillah. Hikmah lah tu. Hikmah. Yang terakhir. Kalau boleh kongsikan tak, Abang Syaril Abdul Kadir, SK tu panggil dia. Memang dia sampai sekarang masih ada lagi. Bagus sebenarnya, bukan wartawan macam, yalah tak faham wartawan dia panjang. Cuma bukan wartawan macam tu, maksudnya nak olah cerita yang bagi seronok untuk orang. Betul. Nak tambah kebaikan tu. Betul. Saya memang betul sampai sekarang saya berkawan baik dengan dia. Sebab dia selalu benda yang positif. Dia jarang nak ada unsur negatif ni. Bagus. Kan? Mungkin nanti kita boleh jemput dia cerita pula kisah. Nah, boleh. Apa yang terjadi sebenarnya pada hari tu. Boleh kan? Okey, selesai duduk kat Madinah. Okey, kita masuk Madinah dulu lah. Selesai 4 hari kat Madinah, selesai ziarah, selesai apa? Pergi ke Mekah, selesai mengerjakan umrah. Okey, selesai mengerjakan umrah. Hari ziarah yang kedua ataupun ziarah yang ketiga, sama ada Hudaibiyah ataupun Ja'ranah, saya lupa. Tiba-tiba yang isterinya mengadu sakit.
Mengadu sakit, kemudian kita pun bawa pergi hospital, dan dia ditahan dekat hospital berhari-hari. Dia anak dia ulang-alik lah hospital, ulang-alik di Aziziyah. Ulang-alik. Saya tak ingat di mana, tapi ingat tempat kita melalui Aziziyah tu, hospital mana. Selesai waktu tu visa umrah, dia tak ada visa. Betul. Visa ziarah tak ada lagi. lagi. Jadi kita pun tak adalah kata medical card macam yang sekarang ni Ya, ada kan. medical card pun semua tak ada lagi. Kan? Jadi visa umrah tu dia merangkumi insurans untuk masuk ke hospital kerajaan. Kan? Alhamdulillah dekat sana layanan baik, saya tengok sendiri. Cumanya memang ditakdirkan bersusah payah kan, daripada asal Kemboja, tinggal di Thailand, kemudian di Kelantan, Berkali-kali Yalah, dia punya di Malaysia berkali, Perjalanan dia. akhirnya sampai kat sana. Nak ditakdirkan, rupa-rupanya memang Allah jemput dia untuk meninggal dekat bumi Mekah. Bumi Mekah, subhanallah. Betul. Pertama kan, saya dapat simpulkan apa tau, kita mungkin tahu bila kita akan meninggal. Tak mustahil. Tapi kita tak mungkin tahu, mustahil tahu di mana kita akan meninggal. Kita berdoa. Jadi takdirkan rupanya arwah ni, bayang lagi wajah dia sekarang ni, dia dapat meninggal di Mekah dengan cara yang baik, keadaan yang baik kan. Kemudian dikebumikan di satu perkuburan syar'i. Betul. Itu yang kata istimewa. Kadang-kadang bila kita tengok balik jalan cerita dia nak pergi tu susah. Macam-macam dugaan, macam-macam cabaran, tapi dia bersabar sampai wartawan tu boleh buat kisah pasal dia punya kesabaran tu. Betul. Hasil dia punya kesabaran tu ialah kadang-kadang Allah nak uji kita sikit. Betul. Sebab ada something yang very big Allah nak bagi kat kita. Tapi bila kita hadapi benda tu, maksudnya yalah, siapa yang tak mau di tanah suci Mekah dan Madinah? Semua orang nak benda tu, betul tak? Dapat disolatkan di Masjidil Haram. Kalau kita tahu Masjidil Haram ni kalau disolatkan, mungkin Ustaz boleh kongsikan kelebihan dia, mungkin berapa ribuan jemaah kot. Yalah, ramai jemaah. Yang dapat solatkan. Semua orang nak. Benda yang semua orang nak lah, senang contoh kan. Saya tak boleh bayangkan. Lepas tu dia macam mana ni? Tapi cuma yang waktu balik ni ada cerita juga kan. Bila balik tu dia balik lewat lah. Dia balik lewat, kemudian sampai dekat Malaysia tu, saya pun pergilah ke KLIA jemput suami dan juga anak dan juga menantu dia. Okay, sampai kat tu kan, dia bersedih lah. Anak dia ramai, anak dia mungkin lebih 10 orang. Waktu tu Ustaz tak ada sekali sana, Ustaz? Dah balik? Saya dah balik. Dah balik dulu lah? Dah balik dulu. Oh, okay. Ada orang uruskan lah, ada sahabat yang uruskan. Jadi sahabat, anak-anak dia semua macam menangis lah jumpa ayah dia berpeluk kan. Jadi saya tengok orang kanan kiri mungkin pelik, kenapa orang ni pergi umrah pun nangis kan. Mungkin netizen kan. Zaman tu tak ada kata netizen lagi. Orang tak tahu keadaan kan. Dia pergi sana hampir sebulan. Waktu balik meninggal, tak sempat jumpa ibu dia. Jadi yang dapat jumpa ayah dia. Jadi anak-anak dia menangis. Mungkin orang yang tak tahu keadaan tu, dia melihat dalam hati kan, mungkin dia berfikir orang ni balik umrah pun nak menangis. Betul. Kan, tapi sebenarnya tak tahu kisah. Jadi dia punya simpulan dia, Jalan datang, dia tengok aja, dia tengok dia tak. kita kena bersangka baik. Betul. Dan sebab tu kalau saya sendiri pun bila kadang-kadang bila kita bawa jemaah pergi umrah, jemaah tak kira even tak payah pergi umrah, kursus umrah pun kadang-kadang bila kita cakap bab jemputan Allah ni, orang dah start sebuah dah. Tapi kalau orang betul-betul menghayati, betul tak? Bila menghayati betapa susahnya usahanya. Tapi kalau orang yang memang, yalah, setengah orang mungkin tak tahu, mungkin dia malu nak tunjuk, malu. Tapi sebenarnya bila kita duduk dalam konteks ni, kita orang tak apa, dalam konteks ibadah, usaha, kita betul-betul ikhlas dengan Allah, segala perasaan tu akan main kat kita. Betul. Kalau kita menghayati talbiah tu sendiri kan, Betul. Allah yang jemput kita tu, kan, aku menyahut panggilanmu ya Allah kan, menyahut panggilanmu, dia rasa memang dia akan rasa sebab tu dia. Dan sebab saya memang alhamdulillah sejak semenjak ni memang setiap kali duk pesan lah dekat jemaah-jemaah, dekat kawan-kawan, bila kita nak pergi umrah ataupun kita pergi haji, betul ada doa-doa yang disyariatkan, ada tempat-tempat yang doa tak disyariatkan, boleh bebas. Macam tawaf tu bebas nak doa Allah. Tapi ada certain tempat macam talbiah satu skrip lah, tak ada skrip lain. Lepas tu Rabbana Atina pun satu skrip lah. Cuma walaupun doa tu skrip yang sama, yang kita perlu hafal, tapi sebaiknya kita memahami. betul. Bila kita faham baru kita menghayati. Dia masalah orang tak menghayati ni sebab dia sebut, macam kita nak sebut selalu lah, dia bukan berdoa, dia membaca doa. Dia beza. Kalau orang berdoa ni, dia berdoa dengan penuh penghayatan.
Orang kita lebih pada upacara. Ya, lebih Upacara doa. Dia macam membaca. Kita sebenarnya membaca Al-Quran, tapi kita tak faham. Sedangkan kita baca tu adalah benda yang sepatutnya kita faham. Kita membaca benda yang kita faham. Jadi Al-Quran sepatutnya kita baca, kita kena faham lah. Betul. Jadi, Sikit nak tambah. Kita sebenarnya dalam bidang ni lah khususnya, dan ustaz-ustaz kat luar sana, kita dah berkongsi dekat orang ni sebenarnya kita dapat satu kelebihan. Sebab apa? Mungkin orang yang kita sampaikan sesuatu, ayat Quran pendek sebagai contoh, orang yang mendengar tu dia lebih memahami daripada kita. Sebab pernah jadi satu kisah, saya tak ingat nama ulama tu, dia baru keluar daripada masjid, kemudian ada seorang Arab Badui datang tegur dia. Datang, "Oi, hang daripada mana?" Dia kata, "Oh, aku daripada rumah Allah dan aku baru selesai menyampaikan ayat-ayat Allah." Dia kata, "Oh, Allah ada ayat-ayat dia. Baca sikit." Kawan ni pun, saya tak ingat ayat Quran tu, tapi membaca tentang infak kepada jalan Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik dan sebagainya. Kemudian kebetulan pada masa tu Arab Badui ni dibawa seekor unta tu dengan dia. Kemudian kata, "Oh, macam tu ah." Ar-Rahman kata macam tu, maksudnya Allah yang pengasih ni kata macam tu. Dia kata, "Okey." Dia ambil unta yang dia tengah bawa ni, dia sembelih. Dia kata, "Okey, bantu aku." Kita agih-agihkan. Kemudian Syekh ni tengok. Dia kata, "Nanti Allah akan gantikan yang lebih baik." Kemudian dia berlalu pergi. on the spot. On the spot. Jadi benda yang kita sampaikan ni di antara kita lah. Di antara contohnya mutawif juga, yang duduk mengajar tentang kebaikan, tentang Islam dan sebagainya. Benda ni mungkin orang yang mendengar, jemaah mendengar. Kadang-kadang jemaah ni dia tak pernah ada kesedaran agama langsung, tapi dia pergi ke Mekah, bagi contoh, dia dapat satu kesedaran, dapat satu ayat, dia tu amalkan. Ni di antara benda yang saya nak kongsi lah. Betul. Saya sangat-sangat setuju kan. Benda ni kalau nak tambah lagi, kita dia panjang lagi kan. Ya, tak cukup satu pagi. Aduh. Betul lah. Dan sebab tu kadang-kadang dia menjadi ni nak masuk konteks, tiba-tiba bincang bab pendakwah kan. Boleh lah kita sebut. Dia orang tu selit-selit lah, tak peringatan nak buat. Benda ni bukan hanya kita nak menyampaikan pada orang. Setiap kali kita duduk menyampaikan kepada orang, sebenarnya kita memperingati diri kita juga. Betul. Sebab kita tak tahu kita ni sebenarnya orang tu ujian ataupun cabaran untuk kita ni, bila kita nak menyampaikan kemudian kita tak buat benda yang kita sampaikan. Tu antara yang berat. Itulah benda yang paling berat. Dan sebab nak bercakap ni bukan benda yang mudah lah. Jadi cabaran. Tapi apa pun, ala kuliah kita akan cuba yang terbaik. Dengan harapan tadilah orang yang dengar tu dengan lebih harapan faham daripada kita. dia buat, dan orang tu pun dalam masa yang sama dia boleh menegur kita yang dia dah buat dah, aku tak buat. Jadi insyaAllah lah. Cuma macam sekarang ni, apa yang kita banyak fokus pada konteks haji dan umrah, sebab kita memang banyak di bidang tu lah. Jadi Ustaz Syafik, panjang ni. Sebenarnya kalau kita panjang mungkin boleh panjangkan lagi. Tapi kita tengok kalau kata kita punya episod yang keberapa, episod ke-8 ni mendapat perhatian, mereka kata tolong jemput lagi Ustaz Syafik. Kita akan jemput lagi. Pasti. Cuma insyaAllah. sebelum tu mungkin saya nak minta sikit daripada Ustaz Syafik, mungkin kata-kata penutup ataupun nasihat ataupun apa-apa saja untuk kita punya audiens, tak kira lah sama ada dalam haji ataupun umrah ataupun apa konteks secara terbuka, nasihat sebagai orang yang dah tadi bawa diri ke Mekah, Madinah, orang yang masih berulang-alik, pelik 15 tahun Tak berulang-alik, bosan-bosan. tak bosan kan? Contoh macam tu lah. Jadi mungkin boleh sepatah dua kata nasihat. Sebelum bagi nasihat tu, nasihat ni untuk diri sendiri juga. Itu yang utama lah. Kita ni sebenarnya tak layak untuk bagi nasihat, tapi nasihat untuk diri sendiri mudah-mudahan dapat dikongsi bersama untuk semua yang mendengar. InsyaAllah Kan? Pertamanya, setahun, satu musim dekat 300,000 jemaah yang mengerjakan umrah daripada Malaysia saja. 300,000 Malaysia saja. Ni lebih kurang lah, maksudnya dia punya statistik dia. Ada lebih kurang 31,000 untuk haji atau 30,000 untuk haji. Jadi diorang pergi ni, ada yang pergi umrah tiap-tiap tahun. Ada yang pergi umrah 2 tahun sekali, ada yang pergi setahun 2 kali pun ada sekarang ni. Kan? Cumanya untuk diri saya sendiri, kita jadikan ibadat umrah dan haji ni, bila kita pergi ni, dia sebagai satu khusus kos yang kita pergi sana, kita pulun kat sana, solat 5 waktu berjamaah dekat masjid. Kan, kita melakukan ibadah-ibadah lain, kita mendengar ceramah, baca Al-Quran, kita ada yang berpuasa dan sebagainya.
kita balik ke Malaysia, itu ujian kita sebenarnya. Kita balik ke Malaysia, balik ke tanah air, apa yang kita buat kat sana, kita cuba aplikasikan dekat sini sebaik mungkin. Mungkin tak mampu sepenuhnya sebab kita bekerja, kita ada tanggungan yang besar kat sini, tapi kita cuba sebaik mungkin. Dekat sana kita boleh mampu 5 waktu kat masjid. Dekat balik sini, untuk diri sendiri juga, kita cuba. Tak mampu 5 waktu, selagi mana yang boleh. Benda yang sama kita teruskan. Jadi jangan kita anggap kita pergi sana tu semata-mata buat ibadah, kita pulun, balik-balik, tinggallah. Sayang lah. Sayang, bukan sayang, memang tak sepatutnya begitu. Tak jadi begitu. Kita pergi tu, kita bawa satu title yang berat untuk diri sendiri. Kalau kita faham, kita bawa title haji, umrah dan sebagainya. Kita balik tu untuk menjadi lebih baik dan kita kongsikan kebaikan tu untuk semua orang, InsyaAllah. Betul, insyaAllah. Jadi itulah yang paling penting. Orang kata bukan dekat pergi umrah, balik apa nak jadi. Lepas tu tahun depan pergi pula. Tak bukan mungkin setengah orang mindset Balik umrah ke umrah. Dia fikir macam tu. Satu umrah adalah kafar. Dia tak kita apa. Aku balik jadilah apa nak jadi, aku pergi pula umrah tahun depan. Kalau Jadi yang tu lah. Ada orang taubat tu dia langgak banyak Dan sekurang-kurangnya orang kata apa, memang benda yang permulaan sebenarnya mudah. Bukanlah nak kata terlalu mudah. Maksudnya nak buat tu boleh pergi umrah, nak balik nak istiqamah tu. Betul. Jadi saya rasa mungkin takat tu kita punya episod kali ni. InsyaAllah. Jangan lupa kepada kita punya audien teruskan subscribe, like, komen, share. Komen apa-apa yang bunyi-bunyi ada ni. Komen lah apa-apa yang bunyi-bunyi. Komen yang baik-baik Komen yang baik-baik. Kalau kata berminat, komen kata berminat. Kalau kadang-kadang sebab kita punya podcast ni santai. Tajuk kita pelbagai. Cuma hari sekarang ni agak ni sikit ni, tegang sikit. sebab kita punya Tidak santai apa lagi. orang kata, kita banyak modul berkenaan umrah haji. Jadi banyak kita semak umrah haji lah. Betul. Cuma kita dalam konteks santai. Orang nak tanya ke, kadang-kadang orang nak bagi idea tajuk ke, memang kita silakan. Kita akan cuba bincangkan, kita akan bawa lah tetamu-tetamu jemputan lain. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz Syafiq Sama-sama. sudi datang ke awal ni. Studio kecil kami ni. Dia kecil tapi cantik. Studio bergerak. Okay, jadi takat tu saja. Terima kasih, teruskan bersama kami dalam podcast Jalan Jasir.